kita dah banyak huruf dah kita belajar dengan Assalamualaikum kias-kias warahmatullahi lain kan. wabarakatuh. Okey, jadi InsyaAllah hari ini kita akan sambung mula-mula sekali pelajaran perkataan kita yang mula dengan huruf T apa tu? berkaitan Ada dengan pada tubuh badan kita. Apa tu? kefahaman Siapa boleh bagi ataupun tahu? tafsir surah Al-Bayyinah. Ha? Kita tengok daripada ayat yang ke-6 hingga ke-8. Tangan. Kita tengok pada ayat yang ke-6 terlebih Okey, dahulu. tak apa, kejap lagi. Innal Nanti akan bagi ladzina maksud kafaru siang ni kita tengok dan baca sama-sama min dulu. ahlil kitab Kita sebut sama-sama. والمشركين فينا وجهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Sesungguhnya orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka akan kekal di dalam neraka jahanam. Maka mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Dan mereka kekal di dalamnya. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan orang yang takut kepada Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan akibat yang dialami oleh orang-orang yang derhaka di kalangan orang-orang kafir, ahli kitab dan orang-orang musyrik yang menentang kitab-kitab Allah yang diturunkan dan menentang para rasul yang diutuskan. Bahawa mereka kelak di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Mereka menjadi penghuni tetap, tidak berpindah darinya dan tidak pula lenyap darinya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Di sini Allah menceritakan keadaan orang kafir menjadi penduduk tetap di dalam neraka. Dan Allah juga mencela mereka, orang kafir ini adalah seburuk-buruk makhluk yang Allah cipta. Kerana mereka ni enggan menjadi makhluk yang beribadah kepada Allah. Mereka mensyirikkan Allah sehingga mereka mati di dalam keadaan tidak mempunyai iman langsung. Okay. Lalu Allah menempatkan kepada mereka tempat yang kekal bagi mereka, yang tidak akan keluar selama-lamanya, iaitu neraka, tempat yang seburuk-buruk tempat. Yakni seburuk-buruk makhluk yang diciptakan Allah, yang diadakannya. Kemudian Allah menceritakan keadaan orang-orang berbakti, iaitu mereka hatinya beriman dan badan mereka mengamalkan perbuatan-perbuatan soleh, bahawa mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah. Abu Hurairah dan segolongan ulama menyimpulkan dari ayat ini bahawa orang beriman di kalangan manusia lebih utama daripada malaikat. Orang beriman ni lebih mulia daripada malaikat. Allah ceritakan, iaitu kerana firman-Nya yang mengatakan ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Kemudian Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, jazaohum 'inda rabbihim. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka. Dalam ayat yang terakhir, ayat ke-8 surah Al-Bayyinah, iaitu di hari kiamat nanti, jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Mereka ni masuk ke dalam syurga Aden yang mengalir bawahnya sungai-sungai.
khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dia rasa sukung rasa Yakni betul kan? tidak putus-putusnya, tidak habis-habisnya nikmat yang dirampauhi di dalam syurga nanti. Lalu Allah sambung ayat tersebut dengan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Perlu diketahui bahawa Allah redha ni kedudukannya lebih tinggi darjatnya daripada kenikmatan lain yang diberikan kepadanya. Wa radu anhu, dan mereka pun redha terhadap Allah. Artinya mereka puas dengan keutamaan yang mereka dapat, dengan kelebihan dan kebaikan yang mereka dapat, yang menyeluruh yang diberikan Allah kepada mereka. Firman Allah lagi, zalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhan, iaitu pahala akan didapat orang yang takut kepada Allah, bertakwa kepadanya sebenar-benar takwa dan menyembahnya seakan-akan dia melihatnya, dan ia mengetahui bahawa dia tidak dapat melihat Allah, maka dia maha melihat kepadanya. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Ishaq Ibn Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mash'ar dari Abu Wahab Maula Abu Hurairah dari Abu Hurairah yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, mahukah aku memberitahukan kepadamu tentang sebaik-baik makhluk? Mereka jawab, tentu saja wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, seorang lelaki-lelaki yang memegang kendali kudanya di jalan Allah, manakala terjadi serangan musuh, maka dia menunggangi kudanya untuk memacu menghadapi musuh. Maukah aku beritahukan kepadamu tentang sebaik-baik makhluk? Mereka menjawab, tentu saja Rasulullah. Rasulullah menjawab, seorang lelaki yang berada di kumpulan ternak kambingnya, mendirikan solat dan menunaikan zakat. Maukah aku ceritakan kepadamu tentang seluruh makhluk? Mereka menjawab, tentu Rasulullah. Rasulullah pula menjawab, orang yang meminta kepada Allah dan Allah tidak memberinya. Ini yang dimaksudkan pada ayat yang terakhir. Cukup sekadar itu, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.